الشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, pagi ini kita selawat Al-Anwar, Nas. Selawat Anwar. Selawat cahaya Nurul Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم.
innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faya ibadallah. Hai sekalian hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Berbanyak-banyakkan kita rafa' tanda syukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah atas kurnianya, atas rahmatnya yang tak pernah putus. Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa rasa benci, tanpa rasa jemu. Terus memberi, terus memberi, terus memberi. Selagi nafas ada, selagi nadi kita berdenyut, selagi itulah rahmat Allah sentiasa melekat bersama-sama dengan kita. Rezeki Allah yang melimpah ruah, yang tak pernah-pernah putus. Yang kita nikmati sehari-harian. Itu menyebabkan kita sebagai hamba Allah terus merafakkan rasa syukur yang tak terucap. Betapa banyaknya, betapa beruntungnya kita bertuhankan Allah Rabbul Jalil. Tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih kepada Allah kerana mengumpulkan kita pada pagi ini, pagi yang penuh dengan barakah, dalam suasana cuaca hari ini yang panas, dengan penuh rahmat, belas kasihan. Allah turunkan hujan, sejuk balik kita. Dia bagi kita panas sehari dua, dia bagi kita sejuk, seimbangkan haba yang ada dalam badan kita. Memberi minuman kepada tumbuh-tumbuhan. Tengok kekuasaan, kekayaan Allah Ta'ala tak sama dengan kekayaan manusia. Sebab manusia mengambil kekayaan Allah untuk menjadi kaya. Sedangkan Allah kaya dengan sendirinya. Kalau kita nak tengok kaya tak kayanya Allah, pokok yang kita juruh menggunakan air paip kita takkan sama pokok yang Allah juruh menggunakan air hujan. Dia punya kesuburan dia tak sama. Dia punya kehijauan dia tak sama. Kalau kita tengok di atas bukit bukau yang pokok berkerijau tu, tak ada siapa pun nak pergi juris pokok-pokok besar-besar tu. Nescaya kita tak mampu nak pergi juris di atas bukit berkerijau tu. Siapa duk kerabat pergi duk juris satu-satu bubuh baja, tapi Masya Allah. Punya subak naik besar-besar. Tinggi-tinggi, berbuahnya lebat. Sementara kita hanya bergantungkan kepada air paip yang disulingkan ayat Allah juga. Tapi kita sulingkan dia. Kita siram pokok menggunakan dia. Tak sama kesuburannya. Tu nak kata Allah tu punya kaya, punya kaya. Dalam hujannya ada baja. Dalam hujannya ada emas. Dalam hujannya ada perak. Dalam hujannya ada segala-gala rezeki. Yang mana kita manusia bergantung rapat dengan air hujannya. Sebab tu Allah Ta'ala selalu berbangga dengan air yang diturunkan dari langit. Hampa boleh buat, hampa nak bagi turun atas bumbung pun, hampa rasa sayang. Ayat nak kelak Okey, baik. Kita teruskan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala dengan mengenali sifat peribadi, perbuatan, perkataan, ibadah wajib, ibadah sunat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita masuk pada hadis yang ke-315, yang mana masih lagi di dalam bab mengenai bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran ini kita faham, kita kalau baca Quran, kita ambil Quran, kita letak depan kita, kita baca. Yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di dalam solat. Kenapa Nabi tak baca macam kita baca, ambil naskah, duk letak di depan membaca? Sebab Nabi itu ummi. Nabi tak pandai baca. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai tulis. Habis kalau dah kata Nabi tak pandai baca, ni yang dia duk baca ni apa? Nabi tak pandai membaca tulisan. Nabi tak pandai membaca tulisan. Apa yang Nabi baca, iaitu apa yang Nabi hafaz, yang Allah ilhamkan ke dalam
dada baginda sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi baca. Bukan kata Nabi tak pandai baca tu tak boleh baca terus, bukan. Tapi Nabi tak boleh baca huruf. Ha. Nah, bila dapat mushaf, bila dapat lembaran, baginda tak boleh membaca. Itu maksud ummi. Nah, di antara hikmah, kenapa hikmah terbesar Nabi SAW tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis, itu satu hikmah. Kerana untuk menafikan atau menangkis dakwaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan wahyu tu Muhammad buat sendiri. Muhammad cipta sendiri. Lepas tu dia kata Tuhan dia buat. Ha. Sedangkan macam mana dia nak ciptakan wahyu, dia nak ciptakan syair, Nabi nak tulis pun tak reti. Nak baca pun tak reti. Macam mana orang yang tak boleh tulis, tak boleh baca nak cipta syair? Macam mana orang yang tak boleh tulis, tak boleh baca nak cipta wahyu? Tak boleh. Nah, wahyu ini bila dapat diilhamkan ke dalam dada Nabi SAW, maka Nabi ikut Jibril baca. Kan kita dah belajar daripada surah Al-Alaq, kan? Surah pertama yang diturunkan. Ketika mana Jibril kata, Iqra', bacalah. Nabi habaq, ma'ana biqari'in, Itu huruf nafiyah. Dia habaq ana ma, tak boleh. Ha? Tak boleh, aku tak boleh. Ana biqari'in. Aku tak boleh membaca. Di situ ada dua huruf taukid. Kalau dalam bahasa nahunya, ma tu dah taukid dah. Dia kata dia tak boleh. Biqari'in. Bi tu, ba tu. Ba itu bukan saja-saja diletakkan situ. Biqari'in. Aku memang sungguh-sungguh tak boleh baca. Bok main surat di depan. Tengok, aku tak boleh baca. Tak kenal huruf. Itu umminya. Hikmah terbesar untuk menafikan dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi buat ayat dia sendiri. Nah, biasalah kan manusia ni dia bukan nak pandang semua benda baik tu elok. Nah, dia akan cari cacat celanya dan dia akan buang 1000 kebaikan kerana satu kecacatan. Sementara orang-orang yang baik akan membuang 1000 kejahatan kerana satu kebaikan. Itu orang baik. Tolaklah, padamlah, lupakan segala kejahatannya. Jika ada kebaikan dia, cari kebaikannya untuk kita melupakan 1000 kesalahannya. Tapi kalau orang jahat ni, hang buat baik dengan dia macam mana sekalipun, dia tak ingat dah hanya kerana satu kesalahan, amboi. Ya? Punyalah jaga, punyalah tatang. Tapi sebagai manusia kadang-kadang kita tersilap. Tersalah sikit saja. Dia duk kata yang tu saja. Hanya kerana sedikit kesalahan. Okey, itu di antaranya kenapa Nabi diberikan hikmah. Kenapa Nabi tak pandai baca. Tapi yang disebutkan Nabi baca Quran ni, macam mana Nabi boleh baca? Bukan melalui surat ataupun mushaf. Tetapi Nabi baca melalui hafalan yang diilhamkan ke dalam dada Nabi. Sebab tu Nabi baca Al-Quran di dalam solat. Panjang sebab Nabi hafal. Dia baca dalam solat. Sementara kita, makhluk Allah yang lemah seperti kita, yang suka lupa macam kita ni, maka tak mampu nak menghafaz. Tapi insya-Allah mampu membacanya. Maka kita ada satu lagi peluang yang kita ambil mushaf, letak depan kita, kita belajar membaca, kita belajar tafsirnya, mentadabur Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita tidak mempunyai kemampuan seperti baginda untuk membawa surah yang berbagai-bagai jenis surah di dalam solat. Kita tak mampu. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia di dalam bulan Ramadan, dia akan baca Al-Quran. Siang, khatam 30 juzuk. Malam, khatam 30 juzuk. Sehari 2 kali khatam Quran. Bukan sebulan sekali. Sehari 2 kali khatam Quran. Siangnya 30 juzuk,
malamnya 30 juzuk. Orang yang dah ada 30 juzuk dalam dada dia tu, kira dia tak cakap benda lain dah. Tak sembang lah langsung. Duduk kata tu lah sepenuh-penuh mulut mereka nah. Itu kelebihan yang terdapat di kalangan para sahabat, nah, para tabi'in, ulama-ulama salafus salih, ulama salaf. Mereka begitu hebat dalam penguasaan ilmu Al-Quran. Kita tak hebat, nah, kita tak hebat. Sebab ayat tak tahu ayat apa, surahnya selalu terlupa, dapat kepala saja. Dapat sekerat. Ekor dia biar pilah. Bukan wajib pun baca surah. Bukan wajib pun baca Al-Quran dalam solat yang wajibnya Fatihah sahaja. Sementara surah yang lain adalah sunat. Duk pegang kat sunat tu lah. Tak mahu nak berusaha untuk baca surah yang pelbagai lagi ada. Bukanlah di dalam Al-Quran itu hanya terkandung surah Al-Ikhlas dan suratul Kafirun sahaja. Bahkan banyak lagi. Apakah tidak kita sebagai penuntut ilmu untuk mempelbagaikan bacaan di dalam sembahyang? Pelbagaikan. Nah, sebab Allah Ta'ala bagi pilihan. Yang lain semua Allah Ta'ala tok. Nah, lepas baca Fatihah tu, hampa pilihlah surah apa pun hampa nak baca. Hampa bacalah. Maka kita yang lemah ni, kita memilih surah yang paling pendek untuk kita bawa. Sebab apa? Sebab lemahnya ingatan. Lemahnya bacaan. Lemahnya kekhusyukan. Baca panjang-panjang, saat lagi dahlah khusyuk tak banyak mana. Lupa berterabuk-ambuk. Nah? Jadi, maka jalan selamat yang kita pilih, kita ambil lah suratul Kafirun. Qul ya qulhu, kata orang tua-tua. Orang tua-tua, orang kampung dia akan panggil Qul ya qulhu. Jadilah baca. Adakah sah-sah? Adakah baik-baik? Itu adalah bagian daripada ayat Al-Quran. Sementara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca pada 2 minggu yang lalu, iaitu bagaimana ditanyakan kepada Ummu Salamah berkenaan dengan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah kata harfan. Nabi baca satu huruf. Maksud satu huruf tu kan alif, ba, ta, sa, tak. Tetapi Nabi baca secara jelas. Perkataan demi perkataan begitu jelas. Taklah. Tak. Tapi Nabi sebutan Nabi itu begitu jelas. Bacaan Nabi itu begitu tartil. Sempurna pada setiap bacaan. Baik, kita sambung hari ini. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مد. Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Jawabnya, ada panjang pendeknya, yakni bertajwid. Nabi baca sampai hak yang kena panjang, Nabi panjangkan. Yang kena pendek, Nabi pendekkan. Contohnya, zaman Rasulullah dulu tak ada lagi ilmu tajwid. Ilmu tajwid tak ada lagi yang kita duk belajar. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Tak ada lagi. Dia diciptakan selepas Nabi dan sahabat wafat. Dia diciptakan oleh ulama yang belajar membaca Al-Quran macam mana Nabi baca. Kemudian diciptakan. Itu yang jadi dengungnya di atas bibir mulut. Dengungnya keluar ke lubang hidung. Tak boleh rapat. Makhraj hurufnya sengit ke situ, sengit ke sini. Hujung lidah. Ada khusyumnya. Ada jaharnya. Ada sirnya. Ini semua ilmu ini datang pada zaman ulama salafus soleh. Pada zaman Rasulullah tak ada ilmu tajwid. Sebab apa? Rasulullah tu dah tajwid. Dia sendiri dah tajwid. Maka segala bacaan baginda diikut oleh para sahabat. Dengungnya. Itu percakapan Rasulullah. Yang kita duk baca Al-Quran tu, itu adalah bahasa Rasulullah. Cantik kan? Tapi dia taklah berlagu. Dia baca. Pada bahagian yang panjang dipanjangkan, pada bahagian pendek dipendekkan.
Dan ada ketika baginda berlagu. Yakni apabila duduk di dalam sembahyang secara sendirian. Seorang-seorang bukan sembahyang berjemaah. Kalau bersembahyang berjemaah dilagukan macam duk bawa taranum tu pakailah no. Meleleh orang yang duk sembahyang tu lah. Meleleh telakat tunggulah nah. Tapi Nabi bawa secara tertil, tidak terlampau lama dan tidak terlampau cepat, tetapi sempurna bacaan dia. Pada bahagian yang dipanjangkan, panjang. Pada bahagian yang dipendekkan, pendek. Yang macam kita belajar nah. Saya belajar tajwid melalui guru tua. Nah, guru saya tak yang tua-tua lah. Kita tak boleh memperlekehkan orang tua. Nah, walaupun ianya tanpa ada kitab di depan dia, tontang, tontang, tontang je dia cakap. Tapi hebat. Okey, dia kata, aku nak belajar. Aku nak ajar dekat hampa ni. Cara yang hampa faham dari cara yang aku ambil daripada guruku. Jadi, kalaulah dia kata mak wajib tu, hampa perderahlah 5 harkat. Dia kata begitu, hampa perderahlah 5 harkat. Bahasa kampung. Ya, maknanya, Iza jaa nasrullah. Perderah bagi 5 harkat. Jangan duk bagi pekorang. Kami tanya, dalam sembahyang pun kau ustaz? Dia kata, dalam sembahyang. Kalau nak ikut sunnah. Nah, kalau tak mau ikut sunnah, Iza jaa nasrullah. Kalau hampa tak mau ikut sunnah. Ha. Kalau hampa nak ikut sunnah, hampa bawa 5 harkat. Ha? Dan pada bahagian-bahagian mad arid li sukun, apabila kamu nak baca secara tertil, memadai dengan 2 harkat. Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Memadai dengan 2 harkat. Tapi nak bagi cantik, bawa 4 harkat. Nah, ataupun hampa nak bertaranum lebih sikit, bawa 6 harkat. Macam itulah cara-cara mengaji tak berapa nak bertauliah ni. Nah, di habaq lagu itulah 2, 4, 6. Nak mengindahkan bacaan. Okey. Kalau dipandang pula daripada bacaan baginda SAW, Nabi mewajibkan untuk kita membaca Al-Quran, memelihara panjang pendeknya untuk mat asli. Kan mat terbagi pada 2. Satu mat asli, satu mat far'i. Untuk mat asli. Yang qala, yaqulu, qila. Yang berjumpa dengan alif madah, ya madah dan wa madah. Itu serta bab tajwid nah, panjang dan lebar. Ramai guru-guru tajwid yang hebat dalam ukhuwah muslimah ni nah. Saya respect lah nah. Saya mungkin tak sehebat mereka. Kalau siapa-siapa yang nak belajar, teruskan cari. Ramai dalam guru ukhuwah muslimah ni nah. Orang-orang hebat yang bertauliah, yang muntas mereka itu. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok nah bacaan Nabi SAW pada hentian dan waqaf. Hentian, waqaf tu samalah. Hadis yang ke-316. Haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Umawi an Abi Juraij an Abi Mulaikah an Ummi Salamah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Okey. Hadis ini diambil daripada Ummu Salamah. Okey, hari itu kita jumpa pada hadis 314 Ummu Salamah. Siapa dia Ummu Salamah ni? Saya dah pernah cerita dah. Nah, tapi saya tahu kita sebagai umat manusia selalu lupa. Ummu Salamah ni isteri Rasulullah. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan saya lebih suka menceritakan sedikit tentang periwayat-periwayat hadis ni siapa. Siapa. Sebab bila kita kenal, kita cinta. Bila kita tak kenal, kita tak cinta. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, nama sebenar beliau ialah Hindun bin Abi Umayyah. Okey? Hindun bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah ini adalah seorang wanita muhajirin. Maksud dia,
Dia duduk di Mekah dengan Nabi. Dia kenal Nabi uh, daripada dia lahir-lahir dia kenal Nabi. Dia berkahwin dengan Abi Salamah. Abi Salamah ini adalah sepupu Nabi. Bermakna Hindun ni pernah kahwin dengan sepupu Nabi SAW. Ummu Salamah ni cerita dia belum kahwin dengan Rasulullah lagi dah. Dia ni semasa mana Islam dibawa oleh baginda SAW. Nabi dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Nabi umur 40 tahun. Dan ketika mana Nabi mengajak penduduk-penduduk Quraisy memeluk agama Islam, meninggalkan penyembahan berhala, mendapat berbagai-bagai rintangan daripada ahli keluarga, daripada sahabat handal, daripada orang awam biasa. Nabi dapat tentangan. Dan Ummu Salamah ni dan Abu Salamah, suami dia. Pasal apa nama Ummu Salamah, Ummu Salamah? Mereka ada anak nama Salamah. Mereka ada 4 orang anak. Seorang lelaki, 3 perempuan. Dalam 4 tu ada seorang anak nombor 3 nama Salamah. Maka dianya lebih masyhur dipanggil dengan nama Ummi Salamah dan suami dia Abi Salamah. Okey. Mereka ni di antara pasangan, kalau nak tanya pasangan yang pertama memeluk Islam, selepas apa? Selepas Saidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas Ali bin Abi Talib, mereka ni pasangan suami isteri. Pasangan pertama yang memeluk Islam, menerima Islam. Bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ni, dia keistimewaannya, dia orang berada. Orang berada. Suami dia Abi Salamah ni seorang pedagang, peniaga. Jadi banyak berharta. Di antara orang yang berada di kota Mekah yang berharta. Jadi bila dia pun masuk Islam, maka mendapat satu tamparan yang hebat di kalangan ahli-ahli perniagaan orang Quraisy. Lah ni kita nak buat macam mana cara bagi Ummu Salamah dengan Abi Salamah ni tinggal balik ajaran Muhammad. Rampas harta dia. Jangan buat jual beli dengan dia. Pulaukan dia. Jangan buat urusan bisnes dengan dia. Bagi bisnes dia lingkup. Punya jahat orang musyrikin Quraisy ni. Jadi Nabi tengok keadaan sampai dah Abu Salamah tak boleh nak berniaga apa-apa. Nabi pun nasihatlah kepada sahabat-sahabat yang ditindas ketika itu, yang disiksa, yang dizalimi ketika itu untuk berhijrah. So berpindah. Pindah duduk di Habsyah. Sebab Raja Habsyah, Raja Najasyi itu adil dan baik. Hampa pindahlah duduk sana. Pindahlah. Ummu Salamah bersama dengan 4 orang anak dia. Pergi ke Habsyah. Duduk di Habsyah, dengar cerita kata, di Mekah dah kembali aman. Sebab ramai orang dah masuk Islam. Rupanya tu kabar angin. Mereka pun dengar. Masa tu, bukannya ada utusan apa. Orang-orang yang main berdagang ke Habsyah. Apa cerita Mekah? Apa cerita Muhammad? Oh, Mekah lah ni ramai dah orang masuk Islam. Boleh dah. Mereka pun balik. Balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, sampai di Mekah rupa-rupanya Islam masih ditindas. Rasulullah ketika itu dalam keadaan perut yang melempen, lapar. Sayyidatina Khadijah telah pun papa kedana habis, seluruh hartanya dijual. Sampai hanya tinggal sehelai sepinggang saja. Yang katakan sampai kepada saat wafatnya Sayyidatina Khadijah, ummuna, ibu kita. Ibu kita. Tak ada kapan nak balut tubuh dia. Seorang perempuan hartawan. Sampai saat kematian dia tak ada kain nak kapan dia. Itu dia. Yang Ummi Salamah ketika ni dia pun tengok dia pun ada sepasang baju yang ada lekat di badan saja. Tak mampu dia nak bagi kapan. Rasulullah kata jangan bimbang. Tengok-tengok Jibril hantar mai kapan untuk Sayyidatina Khadijah. Kain kafan Sayyidatina Khadijah datang daripada syurga dibawa oleh Jibril alaihi salam.
Allah, Allah, Allah. Jangan risau nah. Kalau kita jadikan Allah sebagai pelindung kita, kalau kita jadikan Allah tempat pergantungan kita, jangan risau tentang dunia. Eh? Sebab akhirat lebih utama. Jangan risau tentang makhluknya. Kita pedulikan tentang penciptanya. Eh? Pertolongan Allah itu sentiasa ada. Kita kena sabar dan redha. Tapi bukan mudah nak sabar nak. Jadi bila Umi Salamah tengok sampai pada saat ni, Rasulullah pun terima satu ayat perintah untuk berhijrah. Berhijrah ke Madinah. Rasulullah ni suruhlah mereka. Ni keluarlah nak. Bila berubah yang kena siksa yang amat sangat. Dia kata pindah. Pindah secara sikit-sikit sembunyi-sembunyi. Malam-malam pindah pergi Madinah. Yasrib ketika tu. Tu pindah sikit-sikit. Termasuklah Umi Salamah dan suaminya dan anaknya. Mereka keluar satu hari tu, mereka keluar malam. Bawa lah anak-anak. Anak Umi Salamah ini yang ketika itu Salamah berusia 3 tahun dan yang paling kecil bernama Umar baru berusia setahun. Kecil sangat. Setahun. Dan dalam perjalanan tak dan keluar dari kota Mekah, kita katalah mungkinlah sampai kepada Tana'im tu saja. Keluar malam kan. Yang bawa anak kecil. Nabi pesan sengat-sengat. Tapi anak tu menangis. Siapa? Si Umar menangis kerana lapar susu. Jadi bayangkan ibu yang bawa anak kecil-kecil ni. Dia anak rapat-rapat. Empat-empat beradik tu rapat. Ha? Yang nama Salamah ni. Duk tarik lah pakaian dia. Kan berjalan anak kecil ni. Satu duk dukung. Sambil nak menyusu. Lambat bagi susu menangis yang Umar tu. Bila Umar ni menangis. Tentera-tentera musyrikin Quraisy yang duk berkawal ni dengar lah. Bila dengar mai serbu. Serbu-serbu tengok rupanya keluarga ni. Sedang cuba lari ke Madinah. Tangkap. Ujian Allah nah. Nak buat baik, Allah uji juga nah. Sedih kisah dia nah. Bila tangkap dia, suami dia ni adalah daripada keturunan Bani Asad. Dia daripada keturunan Bani Barrah. Jadi maksud dia keturunan suku. Suku yang berbeza. Dia kata, tangkap Umi Salamah. Tangkaplah Umi Salamah. Ambil anak dia Umar yang dia duduk menyusu tu. Ambil anak dia. Ambil anak dia. Anak dia bagi kepada Bani Asad. Tangkap suami dia. Pisahkan mereka. Pisahkan dia dengan anak-anak dia. Kenapa? Sebab di dalam keluarga Umi Salamah ni perancang. Perancang. Dia yang merancang strategi. Kita pindah macam ni. Kita ikut Muhammad. Kita jaga akidah. Kita pegang tauhid kita. Biar kita apa-apa ke dana. Tak makan, tak apa. Janji kita jangan jual agama kita. Kita jangan gadai akidah kita. Jadi, tangkap Umi Salamah. Kurung dia seorang-seorang dia. Suami dia tangkap juga. Anak-anak dia rampah. Zalim, no? Bayangkan seorang ibu dipisahkan dengan anak-anak yang masih menyusu. Kan dalam sejarah Umi Salamah ni lah. Bengkak susu dia. Kan kita tahu kita juga pernah menjadi ibu. Betapa sakitnya susu membengkak. Tahu anak sedang kelaparan. Dia rayu kepada kaum dia. Pagi balik dia kata anak dia lapar ni. Susu dia membengkak. Allah, Allah, Allah. Hebat. Patutlah syurga untuk mereka ni nak. Orang tak bagi dah. Orang tak bagi. Lepas tu. Mereka bebaskan. Mereka tahu kelemahan dia dari segi anak. Bani Asad ni baik sikit daripada Bani Barrah. Bani Asad lepas suami dia. Abu Salamah dilepaskan. Bersama dengan 3 orang anak. Termasuklah Salamah. Lepas. Jadi lepas-lepas ni Abu Salamah ni tak kira banyak. Bawa 3 anak tu pergi ke Madinah. Tak pergi Madinah. Tak tunggu buat apa lagi. Orang kafir Quraisy hanya akan menzalimi dan menyiksa. Boleh bawa 3. Umar yang sedang menyusu tu tinggal. Dia pernah mengai. Kita kata dia pernah buat umpan kepada Ummu Salamah ni. Agar Ummu Salamah ni mau tinggal Islam. Kami bagi anak. Hang tinggal Islam. Hang dapat anak.
Nah, rupa-rupanya tak boleh beli jiwa wanita kental ni. Eh? Yang Rasulullah ketika ni, Rasulullah tak hijrah, dah berhijrah ke sana. Dengarlah khabar, orang kata macam ni keadaan Ummu Salamah. Berdoalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Selama tempoh mana? Setahun. Setahun dia ditahan. Ya? Pagi-pagi bila orang nak suruh keluar buat kerja ni, dia keluar duduk di tanah lapang. Sambil wajah dia menghadap ke negeri Yasrib, ke negeri Madinah. Berdoa pada Allah. Ya Allah, mereka menghalang aku. Kembalikanlah kasih sayang aku. Buah hati aku anak-anak dia lah, nah, dan suami dia. Jadi dia duduk menangis, dia duduk menangis. Allah makbulkan doa dia. Apabila Bani Barah ni tak larat lah. Kurung buat apa dia. Nak kurung pun buat apa. Nah, dia duduk menangis saja. Lepaslah dia. Pergi mari anak dengan suami dia dah tak ada dah kat dia. Lepas-lepas dia, dia tahu anak dia yang kecil tu ada di tangan Bani Asad. Dia pergi minta. Ha. Allah permudahkan dia. Dapat anak tu balik dekat dia. Dengan anak kecil tu, seorang daripada um, musyrikin Quraisy ni ada seorang tua ni baik sangat. Waktu dia melintas rumah seorang tua ni, orang tua ni kata, "Ha, nak ke mana malam-malam wahai perempuan muda?" Nah, masa ni umur dia lebih kurang dalam 26 tahun. Orang muda tu, no? Tapi kuat. Ha? Jadi dia kata dia nak pergi cari suami dia di Yasrib. Jauh kawan tu kata Yasrib ni. Kalau hang berjalan kaki ni 10 hari, 11 hari baru sampai. Lebih kurang macam tu lah. Jauh ni. Tak apa, dia kata tak apa. Ada bekal tak? Tak ada. Ada Allah. Ha. Ada Allah. Hebat perempuan ni. Kawan tu pun bagilah dekat dia seekor kadai. Ha. Untuk hang tunggang ketika mana hang letih. Bagi sikit susu kat dia sebagai bekalan. Dia kata dia tak bimbang pada diri dia. Dia bimbang pada anak yang tak tahu apa ni. Ha, kita ni kalau ada anak kecil ni, ibu ni dia tak kisah. Dia tak makan pun tak apa. Janji anak dia tu yang tak tahu apa tu. Ha, dia nak jaga anak dia. Jadi bila dalam perjalanan tu, dia jumpa dengan seorang sahabat Rasulullah. Allah hantar pertolongan. Sahabat Rasulullah. Ada kata itu Ali bin Abi Talhah. Nah, Ali bin Abi Talhah kata, jom. Jom ikut aku. Jadi tak sesat jalan lah. Sampailah ke Madinah. Berjumpa adalah dengan Abi Salamah. Bertemulah dengan anak-anaknya. Hebat. Hebat wanita yang nak jadi isteri Rasulullah ni bukan calon-calon orang. Dan bila dia jumpa dengan suami dia, seronok lah. Dah lama tak jumpa. Maka berjanji setialah kedua-duanya. Dia kata kepada Abi Salamah, kamu dah kahwin ke? Belum. Dia kata, aku takkan kahwin. Kan kita telah berjanji untuk setia bersama-sama. Jadi dia kata si suami, Abi Salamah kata kat dia, dengarlah dia kata, bersaksikan Allah. Seandainya kita berpisah, dengan sebab aku mati, aku benarkan kamu berkahwin lain, wahai Ummu Salamah. Tapi kalau kamu mati, aku takkan benarkan diri aku berkahwin lain. Dia kata lagu tu. Jadi Ummu Salamah kata, kalau macam tu aku pun tak mau kahwin lah. Tak mau kahwin lain. Maka Abi Salamah pun berdoa pada Allah, ya Allah, andai aku mati, bukakanlah hati isteri aku untuk berkahwin lain dengan lelaki yang jauh lebih baik daripada aku. Itu yang dia dapat Rasulullah tu. Okey, ringkas cerita, Abu Salamah ni syahid di dalam peperangan Uhud. Syahid dalam peperangan Uhud. Bila syahid dalam peperangan Uhud, maka apa jadi kepada Ummi Salamah yang ketika itu baru sampai ke Madinah. Baru 2 tahun sampai ke Madinah. Apa jadi pada dia? Hilanglah. Hilang kasih sayang. Kalau kita kata hilang tempat pergantungan lah. Tempat perlindungan. Hilang kasih sayang. Dengan anak 4 orang yang masih kecil. Tapi dia ni dalam peperangan Uhud tu dia ikut. Dia jadi jururawat. Sahabat-sahabat Rasulullah tengok dia. Dia ikut sama berperang. Dia juga berdiri menghayunkan pedang. Orang hebat. Lepas tu dia kata, Rasulullah kata bila selesai iddah, bolehlah dia berkahwin lain. Dia dah kan dia berjanji dengan Abi Salamah. Tapi Abi Salamah cantah janji dia tu. Hang kahwin lain, hang kahwin. Jangan tak kahwin. Hang kahwin. Lepas tu, siapa yang minang dia?
Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, yang meminang pun orang hebat. Ha? Dengan cara baik, dengan penuh hormat, dia tolak pemindangan Abu Bakar. Dia tolak pemindangan Abu Bakar. Kemudian, siapa lagi? Saidina Umar Al-Khattab. Pinang dia. Dengan cara yang begitu terhormat. Dia kata, aku tahu kalian adalah kekasih Rasulullah. Nah, aku terpaksa tolak pinangan ni. Dia tolak lagi pinangan. Yang mana akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pi meminang dia. Dia tanya kepada Rasulullah, untuk siapa? Rasulullah kata, untuk aku. Ha. Bila Rasulullah kata untuk dia, itulah sebaik-baik manusia yang pernah didoakan oleh Abu Salamah. Kan Abu Salamah doa pada Allah. Nah, gantikanlah seorang suami yang baik. Jauh lebih baik daripada aku. Allah Ta'ala makbulkan doa seorang lelaki yang hampir syahid ketika tu. Eh? Dia ketika mana menghadap dengan Rasulullah, dia macam berat hati. Tapi ada dua pilihan. Terbelah dua lah kita kata. Dua persimpangan. Nak terima dengan tak mau terima sama banyak. Tak terima rasa rugi. Mutiara berlian nak jatuh dari langit ni. Kalau aku tolak. Tapi kalau aku nak terima. Sebelah hati aku ni ada dengan Abi Salamah lagi. Dia bagi tahu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, hati ni memang terlalu cinta dan kasih kepada kamu kerana Allah. Kalau berkahwin dengan aku seorang wanita yang memiliki kekurangan. Aku ada 3 sifat yang paling buruk. Dia kata kepada Rasulullah. Dia cerita. Yang pertama, aku adalah seorang wanita yang kuat cemburu. Sebab Rasulullah kan ramai isteri. Dia takut nak duduk di kalangan. Bila dia dengan Abi Salamah, dia satu-satunya isteri Abi Salamah. Ni bila dia nak masuk dengan Rasulullah. Rasulullah masa tu dah ada 5 orang isteri. Jadi dia nak jadi yang nombor 6. Dia kata, aku ni perempuan yang kuat cemburu. Aku takut aku tak boleh duduk sesabar mereka. Yang kedua dia kata, aku pula ramai anak. Kecil-kecil. Boleh tak anak belah ni anak aku? Ha? Aku mungkin tak boleh memberi layanan dan tumpuan sepenuhnya. Kemudian dia kata, yang ketiga ni aku tua. Dia tak tua masa tu umur dia 29 tahun. Tak tua. Nah, apa yang Rasulullah jawab pada 3 persoalan yang dikemukakan oleh Ummi Salamah ni? Rasulullah kata, seandainya kamu seorang wanita yang cemburu, yang kuat cemburu, aku akan berdoa kepada Allah agar jiwamu lebih tenang, cintamu lebih tertumpu kepada Allah. Bukan hanya aku semata-mata. Dan yang kedua, jikalau kamu mempunyai ramai anak, ketahuilah olehmu, sesungguhnya aku adalah seorang yang kasih pada kanak-kanak. Dan juga isteri-isteriku yang lain. Dan yang ketiga, bila dia kata dia tua, kata Rasulullah SAW, ketahuilah olehmu, aku kini telah pun berumur 56 tahun. Jadi Nabi pun tua. Masa tu Nabi 56 dah. Nabi kahwin dengan dia. Dan dia adalah isteri Nabi yang ke-6. Panjang lagi cerita dia. Saya tak mahu cerita lah. Kita tinggal kisah ni lah. Tapi itu kehebatan Ummi Salamah. Tak tahulah apa dia sebuah hadis ni daripada Ummi Salamah. Daripada Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah? Nama dia Hindun binti Umayyah. Cantiklah sikit. Sahabat-sahabat yang diredai Allah. Cantik sikit. Korang-korang kita kenal dia nak. Kita tahu dia siapa. Ini lumrah orang menuntut ilmu. Selalu ada info-info untuk kita tulis, untuk kita kenal, untuk kita lebih cinta. Di dalam sirah Nabawiyah, Nabi dikelilingi oleh wanita-wanita hebat. Wanita-wanita yang reda wa mardatillah. Yang reda pada Allah, Allah reda kepada mereka. Setelah dia pun berkahwinlah dengan baginda SAW. Dan dia adalah isteri yang selalu ikut Nabi berperang. Mana-mana perang semua dia ikut. Kebijaksanaan dia, kejelitaan dia memang termasyhur. Memang termasyhur. Jadi, dialah apabila Nabi wafat, maka datanglah sahabat nak tanya. Kalau hampa nak tanya berkenaan dengan cara Nabi baca dalam semayang, hampa pergi tanya Ummi Salamah. Kerana
Dia punya bacaan Al-Quran paling cantik. Bila dia cerita dengan mengalunkan bacaan Al-Quran, cantik. Orang dengar dengan sepenuh hati ya, sambil dia baca. Kan? Sebab dia dengar sendiri Nabi baca macam tu. Jadi maka dia pun tanya dia, macam mana Nabi baca ayat demi ayat. Dia hebatlah satu ayat demi satu ayat. Maksud dia, Nabi taklah sambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi tak wasal 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 wasal. Sebaliknya Nabi waqaf waqaf waqaf. Nabi berhenti berhenti berhenti. Waqaf itu waqaf di hujung ayat lah. Waqaf itu dinamakan waqaf tam wal hasan. Waqaf yang sempurna lagi baik. Tam wa hasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Nah, wakaf yang cantik. Tam wal hasan. Yang sempurna lagi cantik. Nah, kalau nak belajar pasal bab wakaf dalam Al-Quran memang banyak. Nah, memang banyak. Wakaf itu ada wakaf tam, wakaf qabih, wakaf hasan, wakaf kaf. Kita belajar bab lain lah. Kita belajar satu lagi ilmu. Tu saya kata cari guru. Cari guru untuk belajar mengenali Al-Quran dengan lebih indah lagi. Maka kita tak boleh nak break tang mana. Tak boleh duk break ikut suka. Berhenti tengah jalan. Tergantung. Patah balik nak kena ambil. Nah, wakaf kafi. Macam-macam kita akan jumpa di dalam Al-Quran yang diajar. Dan Ummu Salamah ini adalah di antara guru Al-Quran yang paling indah bacaan. Sebab tu bila sahabat nak tanya macam mana nak dengar Nabi baca Quran, macam mana yang baca lebih mirip kepada Rasulullah, jumpa Ummu Salamah. Bila jumpa dengan Ummu Salamah, dia pun baca. Dia pun baca. Dan bacaan yang indah itu menjadikan dia seorang isteri yang dikagumi pada bacaan, pada qiraatnya. Alhamdulillah. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Okey. Kemudian kita pula, maka disunat sangat-sangat apabila kita membaca Fatihah tidak secara wasal. Walaupun harus, walaupun boleh. Boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Walaupun harus, tetapi taklah digalakkan kerana berbeza dengan Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumu usolli. Semayanglah kamu seperti mana hampa tengok macam mana cara aku sembahyang. Jadi, kena ikutlah. Sebab kata Nabi, kenapa aku berhenti pada setiap hujung-hujung ayat tu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berhenti di hujung. Sebab di situ apabila kita puji Allah, Allah jawab puji kita. Kita puji Allah, Allah jawab puji kita. Sebab itu berhenti sah. Sebab Allah sedang menjawab pujian kita. Tapi bila kita terus, dia tak jawab. Jadi, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Kita berhenti, kita waqaf. Maka Allah jawab, dengar wahai para malaikat, hamba-Ku sedang memuji aku. Hamba-Ku sedang memuji aku. Allah akan berbangga di hadapan malaikat. Tengok, dia duk puji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Dia mengagungkan kasih dan sayang aku. Pujian yang diberikan setiap kali kita sebut nama Allah, dia akan kembalikan pujian itu kepada kita. Itu kelebihan apabila kita bersolat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran adalah lebih baik kita baca secara waqaf. Dan waqaf itu adalah waqaf Tamal Hasan yang sempurna lagi baik. Kan waqaf ni ada banyak yang mim saja. Mim saja itu nama dia waqaf lazim. Kan? Kalau jim, waqaf jaiz. Kalau sod lam ya, wasal aula. Kalau sambung lagi baik. Qaf lam ya, waqaf aula. Berhenti lagi baik. Lagu itulah lebih kurangnya. Banyak panjang kalau nak cerita. Tu saya kata ilmu Allah ni luas, no? Bila keluasan ilmu Allah ini menjadikan kita
Makin ngaji makin bodoh. Awal aku makin belajar makin tak reti. Rupa-rupanya banyak lagi benda yang ku tidak tahu. Maka belajarlah untuk lebih tahu. Terima kasih ya Allah. Ha? Okey, baik. Seterusnya. Hadis yang seterusnya. Kita kenalkan Ummu Salamah kan. Jadilah kenal banyak tu nah. Ha. Hadis yang ke-317. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر السعة. Baik. Satu lagi hadis diambil daripada Abdullah bin Abi Qais. Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanya kepada Aisyah tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda membaca secara perlahan atau kuat? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, kedua-duanya. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca secara perlahan dan kadang-kadang membaca secara kuat. Aku berkata, Alhamdulillah allazi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang melapangkan urusan ni. Okey, ini cerita Abdullah bin Abi Qais. Saya tak mau cerita lagi peribadi dia nah. Tak lagi lupa masuk terlampau banyak fakta para sahabat. Saya akan ambil satu-satu je. Okey, Abdullah bin Abi Qais ni dia semayang. Di dalam sembahyang zuhurnya, okey, di dalam sembahyang zuhurnya, kan bila habis baca Fatihah tu baca surah. Waktu dia baca Fatihah tu dia baca secara jahar, kuat, nyaring. Pas semayang tu, sahabat tegur, yang ni Nabi tak baca kuat tau. Nabi baca pelan. Ya ke? Nabi baca pelan ke? Aku tak pernah dengar pun ayah aku duk dengar kuat-kuat. Ya, memang Nabi ada baca kuat, Nabi ada baca pelan. Tapi kalau Zuhur, Nabi baca pelan-pelan. Nabi tak baca secara kuat. Ya ke? Tak percaya, pergi tanya Aisyah. Tu yang dia pergi tanya Aisyah ni. Eh? Pasal apa dia tanya Aisyah? Adakah sahabat tu menipu? Tidak nak mensohehkan cerita. Tu kata kita ni kalau dapat cerita, kena tabayun. Betul ke tak betul ke? No? Jadi dia nak tabayun lah. Dia tanya. Dia jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia bertanya, macam mana Nabi baca dalam semayang? Kuat ke pelan ke? Kata Aisyah, dua-dua sekali. Kedua-duanya. Ada ketika dia baca kuat. Ada ketika dia baca secara perlahan. Kan kita tengok. Sembahyang kita, subuh, maghrib dan isya. Kalau kita buat secara berjemaah, kita akan dengar imam baca secara jahar. Kuat kan? Kita tahu imam baca surah apa. Kita tahu imam tu selesai baca Fatihah. Kan? Dan di dalam dua waktu, iaitu Zuhur dan juga Asar, imam baca pelan. Kadang-kadang kita tak dengar imam baca. Nah, itu adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan saja-saja, no? Bukan saja-saja suka. Kecuali, okey, di dalam sembahyang sunat, apa dia? Sembahyang sunat witir pada bulan Ramadan sahaja. Yang kita last sembahyang tarawih kan, kita tutup dengan witir. Yang tu Nabi baca kuat. Yang lain tambah sembahyang sunat, maka ada Nabi baca secara perlahan, ada Nabi baca secara kuat. Tengok pada keadaan tempat solat tu sendiri. Nah, bukan kata suka-suka saja kita nak berderah. Okey, dalam hal ini, apabila kita bersolat secara berjemaah dengan imam pada bacaan yang kuat. Contoh dia, kita sembahyang maghrib berimam. Kita dengar imam baca, maka ketika itu Nabi kata, ansitu, berhenti.
Diam. Imam baca Fatihah, Han diam, Han dengar imam tu baca Fatihah. Sampai waladhdallin, barulah kamu amin dengan dia. Amin itu mohon kepada Allah Ta'ala, mustajabkanlah doa yang terkandung di dalam Fatihah daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-7. Maka kalau ketika itu hang sebut amin dengan sebut imam itu disertakan dengan amin malaikat, doa kamu dimakbulkan. Ha. Jadi imam baca surah. Ketika ni kita bacalah Fatihah. Kita bacalah Fatihah. Ada satu lagi pendapat. Kata, kita tak payah dah baca Fatihah. Ketika mana imam baca surah, kita hanya berhenti diam, dengar sahaja imam baca surah. Nah, dengar saja. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, dia kata, lepas imam habis baca Fatihah, kamu melafazkan amin dengan imam, kamu baca Fatihah untuk kamu. Satu lagi riwayat, satu lagi pendapat Imam Malik kata tak payah dah. Hak tadi hang dengar hayati tu, pahala dia sama banyak dengan imam baca. Tak payah dah. Jadi kedua-dua pendapat ini kita raikan, maka kita yang berpegang kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita baca. Kita baca. Kecuali kita masbuk. Tu yang bila masalah masbuk kita tak payah baca tu. Sebab imam dah bawa. Imam yang tanggung bacaan Fatihah. Tu yang kata tak apa Fatihah tu walaupun dah sekerat. Tengok-tengok imam rokok. Kita ikut rokok. Kenapa mesti tak habis? Imam dah tanggung bacaan kita. Imam dah bawa tadi. Kita dah ikut imam, imam dah bawa. Kita naik bas. Naik bas. Nah, kita tak pandai memandu. Tak apa. Tak kerti memandu. Kan nak mandu. Driver yang bawa. Anak duduk sajalah. Itu kedua-dua pendapat. Saya ingat saya pernah ditegur di dalam Masjidil Aqsa oleh seorang perempuan ketika mana selesai sembahyang subuh. Imam habis sembahyang subuh. Imam habis baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Tapi secara sir lah. Secara sir pun kan Imam Syafi'i diajak kita macam mana Rasulullah sembahyang. Kalau secara perlahan, bagi telinga dengar. Nak bagi telinga dengar tu jangan sampai terlafaz tu. Hingga kedengaran seorang wanita solehah di sebelah saya. Bila dia dengar, lepas-lepas semayang tu dia main pegang bau saya. Dia kata dekat saya, ketika imam sedang baca surah, kena diam. Dia cakap Arab lah. Dia suruh saya diam. Kita jangan bergaduh dengan orang lah. Itu pendapat dia. Dia berpegang kepada mazhab dia. Kita angguk, ya. Kita angguk. Meraihkan pendapat dia. Kita bawa pendapat kita. Jadi, kalau orang tanya kita nak kena baca ke tak kena baca, hang tanya, mazhab apa? Syafi'i kena baca. Dah aku mazhab Maliki, Maliki tak payah baca. Terbaiklah, lebih baiklah kalau kita baca. Kalau duduk saja ni bagi dikatalah. Gigi mata nak perhati merata, otak nak fikir macam-macam. Bila mulut tu membaca, insyaAllah lah ikatlah hati yang nak melewat tu. Terbaiklah andai kita membaca surah Fatihah. Jadi tentang masalah kuat dan perlahan bacaan Nabi SAW di dalam solat. Okey. Habis cerita tentang tu. Sikit lagi kita baca satu lagi hadis. Hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar an Abil A'la Al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani. Ni dia Ummi Hani pula. Qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa ana ala arishi. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha menyatakan, aku mendengar bacaan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dan aku berada di atas katil. Aku berada di atas katil, aku dengar Nabi baca. Apa maksud ni? Kuat. Sampai dia duduk atas katil pun dia dengar. Ummi Hani atau Ummu Hani ni siapa? Ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku pernah dengar satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah di dalam sembahyangnya. Masa tu aku duduk atas katil. Bermakna kuat tak? Kuatlah.
Dia duduk tidur atas katil apa dengar? Bukan dia tidur atas katil di tepi Rasulullah semayang. Mana jauh sikit lah. Bila dia dengar bermakna Nabi membaca secara jahar. Di dalam solat malamnya. Solat malam ni solat apa? Solat sunat tahajud. Yang kita duduk bangkit makan semayang malam. Jadi keharusan. Hadis ini nak menceritakan tentang keharusan. Boleh kalau kita nak bawa secara kuat dan boleh kalau kita nak bawa secara perlahan. Namun kita wanita ini dididik oleh Nabi SAW untuk merendahkan bacaan dalam solat. Tapi kalau duduk seorang-seorang kita nak berlagu lagu imam di masjid, boleh. Boleh lah. Duduk seorang-seorang lah. Tak ada lelaki. Duduk di tepi-tepi, duduk dengar ke, duduk rakam suara kita ke. Kita saja dengan anak cucu kita. Tak apa. Baca. Pederah sikit. Nah. Boleh diharuskan. Walaupun sembahyang tengah malam. Boleh. Tapi jangan sampailah mengganggu orang lain. Rasulullah baca dari Al-Quran. Waktu Ummu Hani tidur ni, dia kata dia duduk atas katil. Dia sampai tak boleh lena. Punya sedap, punya merdu. Kemerduan suara baginda dalam alunan fasahahnya. Dengan lahjahnya, dengan lahannya yang begitu indah. Maka menyebabkan Ummu Hani tak boleh lena. Punya sedap. Sedap lagi dengar bacaan Rasulullah daripada sedap lena. Sampai kepada tahap itu. Keunggulan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Indahnya. Indahnya Nabi ni. Indah sungguh-sungguh. Okey, insyaAllah. Saya sudah dulu kuliah kita pada hari ini. Kita berhenti pada hadis yang ke-319. InsyaAllah ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan kita boleh lagi sambung kuliah kita pada minggu depan. Perbicaraan masih lagi dalam cara Nabi baca Al-Quran di dalam sembahyang. Okey, lepas ni cuba mengapai. Cari surah-surah yang penting dalam Al-Quran. Surah-surah di antara surah-surah terpenting dalam Al-Quran yang diajar oleh ulama salafus soleh. Waqi'ah, Ar-Rahman, Sajadah, Al-Insan, Al-Hasyar. Hafailah. Tak boleh banyak, apa sikit-sikit pun jadilah. Boleh kita bawa dalam solat. Atau mungkin ketika tengah duduk-duduk relax. Nak bawa surah Ar-Rahman. Alunkanlah surah Ar-Rahman. Janganlah kriau pergi orang dengar. Sakit timbul riak dan takabur pula. Berdosa balik. Okey. Wallahu a'lamu bishawab. Ada soalan kan nak tanya? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sarimah. Silakan. Okay, macam apa hukumnya seorang lelaki dia macam duduk di rumah, dia baca ni lah dengan secara jahar. Okey. Rasa macam ada, memanglah rasa mengganggu sikit lah. Tapi bila kita beritahu, dia cakap memanglah dia ikut macam hadis ni lah kata. Rasulullah pun baca kuat. Bagi macam nak bagi, maknanya dia tu niat nak bagi anak isteri dengar. Macam nak bagi dia yang tak sembahyang tu nak rasa nak sembahyang. Itu lagi satu pasal tajwid ni. Kita berguru ni, boleh ke kita berguru 2-3 orang guru macam kita ni yang ceroy sikit lah. Kita tak pandai. Tapi bila berguru, guru memang hebat kan. Dia pun bisa ikut cara dia pun. Jadi kita masalah kita yang secure ni, kita nak ikut yang mana? Sebab guru ni akan sebut macam ni. Dan satu guru akan sebut macam tu. Jadi kita yang tak pandai ni jadi confused lah. Macam tu je Ustazah. Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang pertama berkenaan dengan imam yang sebenarnya di rumah lah. Yang sebenarnya di rumah yang membaca secara jahar, secara kuat. Seandainya bacaannya itu baik dan elok, tidak ada yang tersalah, maka kita ikut. Dia bukan nak riak tapi sekadar nak mengikut sunnah Nabi SAW. Kita dengar walaupun tak sedap tetapi pada sebutan, pada makhraj hurufnya adalah benar, maka diharuskan. Bacalah sekuat-kuat selagi tak mengganggu jiran sebelah rumah. Kalau dia baca kuat dalam rumah tu, dia tak mengganggu kita yang sedang tidur, maka tak mengapa. Ikut dia sekali sembahyang, itu yang terlebih baik.
Itu yang terbaik. Bukan dia nak apa-apa. Semua dia nak mengambil daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya yakni berkenaan dengan ah, guru tajwid. Okey. Macam Kak Sarimah kata kita ni cokia, ceroy. Okey, saya akui saya pun ceroy juga nah. Bila kita belajar ni, boleh tak kita belajar banyak-banyak guru? Boleh. Boleh. Ulama-ulama dulu sampai beratus guru mereka. Punya ramai. Guru ni, dia dapat daripada guru dia macam tu, dia ajak kita macam tu. Mai guru ni, dia dapat daripada guru dia macam tu, dia ajak macam tu. Hak yang kita ni, hak yang baru nak dapat ni, nak ambil yang mana satu, yang mana satu. Yang mana satu aku nak ambil. Okey, ketika ini, kita pilih yang mana yang mudah kita terima. Sebab kedua-dua guru itu bersanad. Bersanad diambil secara musyafahah. Talaqi musyafahah dengan guru dia. Contoh nah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guru saya ajak. Bila sampai rahim. Berhenti. Bila sebut min tu kena ada sedikit bunyi dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dengung. Ada dengung tang situ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Disuruh muncung sikit mulut tang nu tu. Nah. Mai guru lain pasal apa pula jadi gitu. Dia kata tak boleh. Tak ada sebab untuk nak berdengung pada rahim. Sebab mim tu kan nak jumpa dengan siapa-siapa. Walhal mim itu adalah huruf dengung. Nah. Boleh didengungkan. Okay, macam Kak Sarimah kata, kita ni ceroy. Kita ni cokia-cokia saja mengaji. Nah. Bila jumpa guru macam-macam, aku nak ikut yang mana satu ni. Ikut yang mudah. Yang senang kita ikut. Selagi guru yang kita belajar itu tidak memperlekehkan guru lain. Dia kata, jangan ikut macam tu. Yang tu tak kena, yang tu salah. Selagi dia tidak memperlekehkan guru lain, guru tu boleh menjadi ikutan. Tapi kalau dia kata, awak dia macam tu. Dia belajar tak mana pun tak tahulah. Tak boleh. Nah, kalau ada guru, walaupun dia pandai, tetapi dia menidakkan bacaan guru lain, memperlekehkan bacaan orang lain yang juga bersanad, tak boleh ikut dia. Nah, kalau dia kata tak apa, kita raikan. Kan pendapat. Banyak pendapat. Terlalu banyak. Tambah dalam tajwid. Lagi banyak. Nah, lagi banyak pendapat. Ada guru yang kata, pada sebutan dot, tak payah duk sengit-sengit mulut. Ada guru kata, kena hantar bagi sengit mulut. Hantar tepi lidah. Pi duduk di gaham. Tak kira gaham kanan ke gaham kiri. Sampai menjadi dia. Tu saya kata, tu guru saya dia sebut siru. Hak yang sengit tu. Yang mana satulah aku nak ikut. Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Kalau dia kata, tu tak betul macam hak yang kena duk sengit-sengit. Kalau dia kata tak betul, guru tu agak sukar kita nak ikut. Sebab apabila dia hanya kata dia seorang je betul, orang lain tak betul. Yang terbaik Kak Sarimah, ikutlah yang mudah kita faham. Yang mudah kita ikut. Ada orang, dia suka dengan cara penyampaian guru ni. Maka ikutlah. Ada orang, dia lebih suka dengan cara kawan ni. Maka ikutlah. Boleh tak belajar banyak-banyak guru? Boleh. Boleh. Jangan sampai berong sudah. Okey, Alhamdulillah Kak Sarimah. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Haji, silakan. Mewakili seorang sahabat kan bertanya, dia kata selepas kematian mak dan ayah kita kan, jadi selain daripada bacaan Al-Quran dan juga sedekah-sedekah yang kita boleh buat untuk berbakti kepada arwah, jadi apakah perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang lain selain daripada dua perkara yang disebutkan tadi tu, yang untuk berbakti pada mak ayah selepas meninggalnya mak ayah dia. Okey, baik. Terima kasih. Untuk kedua ibu bapa kita ni, apakah yang boleh kita lakukan selain daripada kita hadiahkan Al-Quran, kita hadiah bacaan Al-Quran, atau kita hadiah zikir,
Kita istighfar untuk mereka nak. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir lahuma. Itu istighfar untuk mereka. Nah, ya. Selain daripada itu, apakah yang boleh kita lakukan untuk mereka? Baik, ada beberapa perkara yang telah pun diajar oleh Nabi SAW. Di antaranya menyantuni sahabat dia. Kita tahu mak ayah kita ni dia suka kawan dengan siapa. Kita santuni sahabat tu. Dia suka pi rumah siapa. Kita pi rumah orang tu. Kita meraihkan pada sahabat yang ibu bapa kita suka. Sebab Rasulullah selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah, Rasulullah meraihkan sahabat-sahabat Sayyidatina Khadijah. Nah, itu salah satu di antara cara buat baik dengan si mati. Iaitu menyantuni kawan-kawan dia atau adik-beradik dia yang dia suka, yang dia sayang. Okey. Yang keduanya, berniatlah. Ya Allah, seluruh kebaikan yang aku buat ni, kita buat baik ni bukan saja mengaji dengan baca Quran saja. Bukan dengan berzikir. Segala jenis kebaikan. Kita buat baik dengan binatang. Kita tolong orang lintas jalan. Kita tolong buang sampah orang. Kita apa juga jenis kebaikan. Ya Allah, segala jenis kebaikan. Kita duduk menuntut ilmu, duduk belajar ilmu hari ini. Itu kebaikan. Itu amal soleh. Hadiahkanlah kepada kedua ibu bapa aku. Besar tu. Banyak. Kita masak nasi, kita sapu sampah. Itu semua je kebajikan. Hadiahkanlah kepada mereka. Kalau semua bagi kat mereka, kita nak dapat apa? Saya kata Allah itu kaya. Bukan kita nak share pahala. Kita hadiah pahala. Kita dapat lebih daripada itu. Jadi niatkanlah, ya Allah, segala kebaikan yang aku lakukan di dalam kehidupan aku, hadiahkanlah kepada kedua ibu bapaku. Alhamdulillah. Nah, anak yang soleh dan solehah adalah yang selalu mendoakan kesejahteraan untuk kedua-duanya. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Satu lagi soalan Ustazah. Sewaktu PKP sejak daripada awal tahun baru ni kan, jadi seorang sahabat ni dia selalu macam dia berniat dalam diri dia lah. Dia setiap bulan kan dia akan sentiasa balik kampung, bagi duit dekat mak ayah dia kan. Jadi kan dah lama dah tak boleh balik. Mak dia pula tu tak ada account bank. Jadi maksudnya dia tak boleh nak hadiahkan ataupun nak transfer duit tu dekat mak dia kan, sebab dia tak boleh balik kampung. Jadi baru-baru ni dia kata mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal kan, jadi duit yang ada yang dia niatkan untuk mak dia tu, adakah jadi sebahagian daripada pusaka kah ataupun boleh dihadiahkan macam tu saja? Okey, baik-baik. Nah, satu persoalan ini bersangkut dengan hadiah pusaka. Dia nak bagi duit tu dekat mak dia, tapi dia tak bagi lagi dengan sebab keadaan dunia hari ni. Nah, jadi apa berlaku kepada duit yang dia simpan secara bulanan yang dia duk bagi tu, duit tu belum lagi menjadi pusaka, belum lagi menjadi milik ibu dia kerana belum sampai di tangan dengan sebab berlaku beberapa peristiwa wabak hari ni. Jadi masih lagi milik dia. Tapi atas niat dia nak bagi, itu hadiah daripada dia. Bukan pemberian wajib, tapi hadiah untuk ibu dia. Apa yang patut dia buat pada duit yang belum menjadi harta pusaka? Kalau dah masuk akaun ibu dia, confirm jadi harta pusaka. Tapi kalau masih lagi di tangan dia, belum lagi disebut sebagai harta pusaka. Apa yang boleh dia nak buat? Teruskan kiriman pada ibunya dengan cara bersedekah, dengan cara berwakaf. Itulah kiriman yang terbaik untuk sampai di sana nanti. Duit tu belum lagi menjadi pusaka, maka dia boleh buat. Katalah sebahagian macam kita tengok baru ni kan, sahabat-sahabat kita post masjid dicat kan. Teruk sangat-sangat no. Teruk, kita ingat tak ada lah masjid macam tu. Zaman Rasulullah saja masjid tu. Rupa-rupanya zaman kita hari ni masih lagi ada masjid macam tu nah. Hanya batang-batang tamar, batang-batang pokok, lantai pun lantai tanah, bumbung pun daripada pelepah-pelepah tamar tu saja nah. Jadi rupanya masih ada. Gunakan duit tu. Berwakaflah. Itulah satu-satunya cara untuk kita meneruskan pemberian kita secara bulanan kepada kedua ibu bapa kita. Kalau mereka dah tak ada dah, kita bagi yang tu bukan dapat bulan, dapat hari-hari, setiap saat, setiap masa. Masa hidup bagi sebulan sekali,
Tapi bila mati, rupanya dapat hari-hari 24 jam penuh. Bila kita berwakaf atas jalan yang benar. Itu yang boleh buat. Duit tu belum jadi harta pusaka. Masih lagi duit dia. Jadi buat yang baik. Teruskan berbakti. Okey, Ji. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Liza. Silakan, Liza. Bila Ustazah cerita pasal Ummu Salamah, saya teringat nak tanya. Kalau seorang isteri, suami dia dah meninggal dan dia kahwin lain, bila ke akhirat kelak, dia akan jumpa tak suami yang pertama tu? Lepas tu status dia macam mana Ustazah? Begitu juga soalan saya untuk yang isteri meninggal, suami dia kahwin lain. Sebab Okey, baik. sikit dengar macam-macam. Okey, baik. Terima kasih, Liza. Nah. Rasa sedih pula bila nak perbincangkan tentang bab ni. Nah. Okey, apabila kita berkahwin lain, seorang isteri yang kematian suami, dia berkahwin lain. Katalah andainya kita layak ke syurga. Siapakah suami kita di sana nanti? Suami yang terakhir bersama-sama dengan kita. Kalau kata kita dah kahwin lain, suami nombor 2 tu lah suami kita. Nah, hak nombor 1 tu bercerai mati, habis. Tak jumpa dah lah. Nah, tak jumpa dah. Siapa yang suami kita? Hak yang last kita kahwin. Itu suami kita. Sebab itulah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW tidak berkahwin lain selepas wafatnya Nabi SAW. Masa Nabi duk sakit, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah bercita-cita untuk berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah masa tu baru umur 21 tahun. Nah, pakat nak ambil dia pasal dia bijak, dia pandai. Nah, tetapi oleh kerana Nabi kata selepas wafatnya aku, semua isteri-isteri aku itu haram berkahwin lain. Sebab Nabi nak beristeri dengan mereka sampai ke syurga. Kerana apabila seorang wanita itu berkahwin lain, maka suami yang kedua adalah suami dia. Suami yang pertama terpisah. Itu kita panggil cerai secara wafat. Bercerai mati. Dia tak ada dah lah. Di akhirat nanti terputuslah dia dengan suami baru. Tu saya kata sedih nak bicara tentang tu. Kalau dah kita sayang, bukan kata jangan kahwin. Bukan maksud dia macam tu lah. Tak adalah, kita tak dapatlah jumpa dia. Nah, kita jumpa dengan hak suami yang baru. Ya? Itu isteri meninggal dia kahwin lain tu. Dia jumpa. Berbeza dengan si suami. Berbeza dengan si suami. Si suami masih dapat menemui isteri-isterinya yang lain walaupun dia berkahwin lain. Okey, dalam perbicaraan ini kita tak boleh kata ta'adil, no? Sebab dalam syurga nanti tidak ada langsung perasaan cemburu, dengki dan iri hati. Mana cik, dia boleh kahwin banyak, nak? Sebab itulah Rasulullah SAW selepas wafatnya Sayyidatina Khadijah, baru Nabi susun isteri yang lain. Semasa hayat Sayyidatina Khadijah, satu-satunya isteri tunggal dengan Nabi Khadijah. Wafat Khadijah, baru Nabi kahwin dengan isteri-isterinya yang lain. Sebab kata Nabi SAW, di antara penghulu syurga ialah Sayyidatina Khadijah. Dia menanti aku dengan senyumannya di sana. Jadi bertemu lagi mereka di sana. InsyaAllah cinta yang kekal abadi. Baru nama cinta kekal abadi, no? Wallahualam, Liza. Terima kasih, Liza. Terima kasih Ustazah atas penjelasan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Nak tanya rentetan soalan Kak Ji tadi sikit je. Bak sedekah kat ibu bapa kan. Kita sedekah tu, lepas tu kita rangkum niat sedekah tu untuk diri kita, untuk kesihatan kita. Bolehkah Ustazah? Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh untuk kita niatkan, dah sedekah dekat mereka, kemudian kita campur lagi dekat kita balik, dah bagi ambil balik. Bukan. Tapi kita nak bahagi-bahagikan pahala ni. Contoh kata, aku hadiahkan Fatihah ini untuk kedua ibu bapaku, untuk ahli keluargaku, untuk diriku, untuk sekalian muslim-muslimat. Boleh.
kita bahagi-bahagikannya bila kita bersedekah. Nah, tu saya kata Allah tu maha kaya. Pada pembahagian pahalanya tak berkurang sedikit pun. Sama banyak dapat. Walaupun kita dah agih-agihkan pada sekalian muslimin dan muslimat. Namun pembahagian pahala itu masih sama banyak. Cuma kita jangan bakhil. Biarlah kita sebut muslimin dan muslimat ada tempiah dapat. Nah, wallahualam. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey. Assalamualaikum Apa Ustazah. lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Siapa saya ni? seronok. Janita Ustazah. Ya, Allah, silakan lupa nama Janita. saya terlupa buka kamera. Okey. Ustazah, maaf saya nak tanya soalan ni yang berkenaan dengan soalan Kak Liza tadi. Okey, start kamera tak boleh on. Okey. Tak apa. Okey, apa soalan dia? Bab syurga tadi. Bab syurga tadi kan. Saya sajalah seronoklah sembang bab syurga ni kan. Cuma ada persoalan saya, kalau kata untuk lelaki kan, atas amal ibadat mereka ni, ganjaran mereka dapat bidadari syurga kan. Okey, jadi soalan ni macam sajalah bagi saya lah kan, kefahaman saya kan. Maksud kata kalau bagi seorang lelaki ni di syurga nanti, dia ada bidadari dan dia ada isteri-isteri lah kan. Jadi saja ada soalan saya dengar kan. Jadi bagi seorang isteri ni dia bertanya kan, adakah di syurga nanti dia akan bermadu dengan bidadari? Saja ni soalan saja tanya lah Ustazah kan, tapi insyaAllah lah tak ada lah perasaan cemburu dengan bidadari tu kan, cuma nak tahu keadaan kat syurga tu kan. Okey lah, itu soalan yang pertama. Soalan kedua yang berkenaan dengan apa dia tadi, lupa apa dah. Apa nama ni, tak apa yang tu nombor satu dulu tu, lupa lah. Okey. Mungkin saat lagi dia main ilham nombor 2 dah. Okey, berkenaan dengan isteri di dalam syurga nanti nah. Yang kata tak cemburu, bohong lah kalau kata tak cemburu. Di dunia ni perasaan cemburu tu ada kan. Dia mati, dia dapat bidadari, dia dapat isteri. Dah isteri tu memang dah isteri dah. Kemudian bidadari lagi kan. Di syurga nanti Allah Ta'ala tak letak dah langsung perasaan cemburu. Memang tak ada. Tak ada ia di hati. Seronok saja. Seronok saja. Apa kelebihan yang dapat pada isteri? Kan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut perempuan dunia ni bila dia mati dia masuk syurga, dia 1000 kali ganda lebih baik daripada bidadari. Nak cemburu apa dia lagi sega? 1000 kali lagi cantik, 1000 kali lebih hebat, 1000 kali lebih anak darah daripada bidadari. Nak cemburu apa? Sementara dia ada wildan mukhalladun. Dia ada anak-anak terona yang duk main melayan. Bukannya tak usah fikir lah yang tak elok. Tak ada langsung perasaan tak puas hati dalam diri dia. Bahkan bahagia. Nikmat yang penuh. Jadi dia tak kisahlah. Hang ada anak bidadari ke, hang ada bini lambat-lambat pun dia tak kisah. Tidak ada perasaan dengki, perasaan cemburu, perasaan busuk hati sesama tak ada. Sebab di dalam diri dia penuh segala-gala nikmat. Maka dia tenggelam di dalam nikmat tu dengan sepenuh-penuhnya. Duduk kan, muttaqiina 'alal araiki la yanzurun. Duduk bertelek-telekkan. Tengok pun sedap. Tengok wildan tu punya cantik lah. Wa idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura, kata Allah. Kalau hampa tengok mereka, hampa nanti sangka mereka tu lu'lu'an mansura. Wildan ni macam lu'lu'an mansura. Wildan ni untuk perempuan-perempuan dunia yang masuk ke dalam syurga dah. Seperti mana mutiara yang sedang duk berjalan. Punya cantik, punya handsome, punya sega. Macam mutiara duk berjalan. Jadi apa lagi keinginan yang ada? Apa lagi? Tak ada apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana satu hendak kamu dustakan? Tak adalah. Mana cik mereka dapat lebih kami, korang kami dah tak boleh kahwin dah. Tak ada, tidak ada perasaan tu di sana. Di sana
Nanti di dunia ni memang ada macam-macam. Saya kata bohong lah kalau kita kata kita tak cemburu. Di dunia lagi pun kita dah ada tersedik perasaan cemburu tu. Nah, tak acih lah. Tak acih selalu. Acih lah. Okey, Janita. Ya, ya Ustazah, yang tu bukan apa yang seronok nak dengar nikmat syurga tu Saja. kan. Betul, Yalah. betul, betul. Yang tu tak, insyaAllah tak ada, insyaAllah kita tak maulah perasaan cemburu tu kan. Okey, InsyaAllah, soalan kedua ingat dah. insyaAllah. Soalan Tak ada, kedua ingat memang dah. tak ada. Okey, silakan. Soalan kedua tu berkenaan dengan pahala. Kalau macam tadi kan, soalan Kak Ji tadi. Okey, kalau kata kita ni duk ingat ke pahala je, banyak takut macam pahala kita kurang lah, kita sedekah, bagi kat mak lah, kita transfer pahala kita lah, apa share apa semua kan. Tapi kalau kata macam mana kita set dalam hati kita, kita tak kisah pun buat pahala tu, kita janji kita nak rahmat Allah je. Boleh ke Ustazah macam tu? Tak apalah, tak ada pahala pun tak apa, boleh ke Ustazah kalau kita Okey. nampak macam tu? Baik. Baik, Janita, tu saya kata macam kita belajar dalam kitab Jauhar, iman kita ni ada beberapa tingkatan. Iman kita ni adalah iman orang awam. Bila iman orang awam ini, dia memang mengharapkan ganjaran pahala. Nah, sementara iman orang yang wali-wali Allah ni, dia pun tak mengharapkan pahala. Dia pun mengharapkan redha semata-mata. Dan iman kita yang ada bertambah, ada kurang ni. Ketika mana bertambahnya iman kita, kita tak kisah dah dapat ke tak dapat. Lain cerita, janji aku cari redha Allah. Kita mengharapkan redha daripada Allah. Pahala tu, itu kerja Allah. Nak bagi ke tak mau bagi ke, kita hang buat kerja tak dapat apa, dapat penat. Tak apa. Tak kisah. Janji Allah redha. Buat semata-mata kerana Allah. Nah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami ni tak kisahlah sangat tentang pahala dapat ke tak dapat ke pun tak apa. Yang kami paling takut kepada Tuhan kami iaitu pada hari yang yauman abusan qamtarira, muka semua bermasam-masam, muka takut pada hari itu. Kami takut tu ya. Daripada aku disisa maka aku buat ni. Orang kata bukan dapat apa, pahala pun tak kisah. Dapat ke tak dapat, tu kerja Allah. Bila kita redha pada Allah, Allah redha lah pada kita. Jadi pahala itu bukan satu imbuhan yang kita harapkan. Tetapi redha Allah adalah yang lebih utama. Maka tak apa, Janita. Nah, sebab tu kita tak kisahlah dapat ke tak dapat ke. Tapi kita tahu Allah Ta'ala sebut, walau sebesar zarah kebaikan kita buat, ada pahalanya. Nah, jadi insya-Allah buat dengan ikhlas. Nah, dapat redha Allah, dapat pahalanya. InsyaAllah, Janita. Okey, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Muka adik Janita nampak senyum sebut Wildan syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Ada senyum. Ada Saya senyum. memang suka dengar bab syurga ni kan. Bukanlah kata Allah, bila suka. sekat kaum lelaki kan. Kita pun ada anak-anak lelaki jadi kan. Kita Ya. rasa macam-macam nikmat kat sana kan. Ya, InsyaAllah. betul. Jadi dapat masuk pun tak apa dah Ustazah. Allah. Bahagianya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki, no. Mintalah rezeki Ya, pada baik. Allah, nah. Surga tertinggi, nah. Kalau dapat duduk dengan Nabi, Masya Allah. InsyaAllah. Surga tertinggi, insyaAllah. Doalah pada Allah banyak-banyak, nah. Okey, nah. Kita dah apa dah, saya sudah dulu, nah. InsyaAllah. Dalam tempoh bercuti, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Andai berlaku kematian dan sebagainya, mohon ampun dan maaf. Yang baik itu milik Allah. Yang lemah, yang kurang, yang cacat, yang celah, yang tak sempurna itu adalah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur
وقنا عذاب جهنم وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا